Walaupun sudah 25 tahun berlalu, Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia masih meneruskan pemberian bantuan kepada penduduk Bosnia-Herzegovina yang masih lagi terpaksa melalui survival hidup yang mencabar pasca perang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia, Zairul Syafuddin Zainal Abidin, bantuan untuk kelangsungan hidup termasuk ketika pandemik COVID-19 diberikan. Tetapi orang di Bosnia sangat terharu sebab dia kata Malaysia, Islamic Relief Malaysia adalah pejabat cawangan yang pertama yang menghantar bantuan kecemasan COVID untuk rakyat di Bosnia. Sampai sebegitu. Tapi daripada 1995 sampai kepada sekarang ni kita terlibatlah dalam maknanya korban dalam pengurusan anak yatim, dalam pendidikan, memberikan mereka beasiswa. Malahan yang terkini yang kita cuba atur sekarang ni ialah untuk mengenal pasti anak-anak miskin Bosnia di sana yang boleh menyambung pelajaran di Al-Bukhari Islamic University. AIU sudah pun membuka tawaran itu dan kita bekerjasama dengan pihak kedutaan Malaysia di sana dan juga dengan pejabat cawangan kita Islamic Relief. Now, dalam masa yang sama kita tahu ini adalah negara 4 musim. Jadi bila winter tu, ya Allah, punyalah sejuknya. Kalau kita di Malaysia ni kita kata, oh, this is time untuk kita pergi enjoy kita punya ni. Betul. Tetapi bagi mereka di sana itu adalah satu penderitaan juga sebab mereka tidak mampu untuk membeli kayu api. Sebab itulah juga rakyat Malaysia membantu melalui Islamic Relief Malaysia kayu api. Ada juga kawan-kawan tanya, kenapa tak bagi winter clothes ke apa? Inilah bezanya Islamic Relief sebab kita memberikan bantuan melalui penilaian yang profesional. Sementara itu, bagi ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, Diana Amir yang pernah menjejakkan kaki di Bosnia-Herzegovina pada tahun 2018 menyifatkan pengalamannya sebagai satu yang tidak mungkin dapat dilupakan. Menurut Diana, bantuan-bantuan yang diberikan oleh NGO dari pelbagai negara termasuk Malaysia dilihat sangat penting dalam membantu keadaan ekonomi di sana ketika ini. Jadi setiap kali pergi ke sana, pergi menyantuni setiap penerima manfaat ni, semua kisah berbeza-beza tapi sangat mendalam. Sebenarnya kalau nak tanya apa efek kepada mereka di sana, Diana sendiri pun affected juga. Bila balik ke Malaysia, Diana tak boleh tidur malam selama seminggu. Because of experience, masya-Allah. Experience yang diorang share tu sangat-sangat sangat-sangat jauh dengan kesakitan ataupun masalah-masalah yang kita alami di Malaysia. Kerana mereka di sana sendiri sebenarnya pun sebenarnya untuk mengakhiri Bosnian War itu, mereka, saya singkatkanlah ya, mengikut pemahaman saya, mereka terpaksa untuk memeterai satu perjanjian untuk ada 3 presiden dalam satu negara. Jadi itu menyebabkan ekonomi di Malaysia, ekonomi mereka di sana pun amat sukarlah untuk membantu rakyat-rakyat yang memang dah susah ini pun untuk menjana ekonomi seharian pun tak ada. Sebab itulah pentingnya sebenarnya NGO daripada luar negara ini untuk datang membantu kerana mereka tak dapat ataupun sukar untuk mendapat bantuan daripada negara mereka sendiri. Okey, bila dia nak pergi ke negara penerima manfaat ni sebenarnya, contohlah dia nak bagi contoh, kalau dia nak pergi ke satu rumah ni, ada beberapa isi rumah yang dalam satu rumah yang sama. Tapi ada seorang ni ibu ataupun mungkin umur dia kita dah boleh panggil nenek lah. Seorang nenek ni dia ceritalah tentang bagaimana semasa Bosnian War tu dia bersama dengan anak dia dalam rumah sedang bersembunyi daripada dapat dicari oleh Serbs pada ketika itu, dan anaknya itu hanya sebab dah lapar kan dalam rumah tak ada makanan. Jadi dia lapar dan dia kata dia cuma nak pergi ke depan pintu sahaja untuk, masa tu dia nampak ada kacang kat depan pintu, dia just nak pergi makan sekejap je. Mak dia tak bagi, nenek tersebut tak bagi. Dia kata tak payah, bahaya. Sebab kita sekarang ni dalam persembunyian. Tapi anak dia ialah dah lapar kan, buka pintu untuk ambil makanan, tapi masa itulah anaknya dibom oleh Serbs. Dan saya tak boleh nak bayangkan macam mana perasaan seorang ibu yang perlu untuk pergi ke hadapan rumah sendiri untuk mengutip otak anaknya yang dah berkecai.